Okey, ada ada sedikit masalah teknikal tadi. Saya saya tertekan end live video. Saya nak buka slide sebenarnya. Okey, kita akan mula balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Basmalah, pengarang iaitu Al-Imam Al-Juwaini memulakan kitabnya dengan basmalah. Basmalah maknanya bismillahi uallif. Maknanya dengan nama Allah aku mengarang kitab ini. Dan Imam Al-Haramain dia berpada dengan menyebut bismillah kerana terkandung pada makna bismillah itu adalah pujian bagi Allah. Iaitu maknanya dia berpada dengan basmalah dan tidak mendatangkan hamdalah kerana di dalam basmalah terkandung makna asana, makna pujian bagi Allah. Dan di dalam basmalah juga adalah ada disebut nama Allah. Maknanya dalam hamdalah pun ada lafaz Allah, dalam basmalah pun ada lafaz Allah. Jadi cukup dengan basmalah untuk permulaan kitab ni. Okey. Yang kedua, pengarang memulakan kitab ni, kitab Al-Waraqat ni dengan basmalah kerana beramal dengan hadis Nabi SAW. Yang pertama ialah mengikut Quran, kerana Quran dimulakan dengan basmalah. Dan yang kedua, kerana beramal dengan hadis yang kita dah sebut pada pertemuan yang lalu, iaitu hadis kullu amrin dzibal la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau ajzam atau aqta. Hujung lafaz yang berbeza tu, abtar, ajzam, aqta tu semuanya membawa pengertian kurang berkat. Dan maknanya kalau sesuatu pekerjaan yang kita kerjakan, kalau kita tidak memulakan dengan basmalah, dia walaupun akan selesai tapi dia tidak selesai dari segi batin, dari segi maknawinya tak selesai, walaupun dia selesai dari segi zahir. Okey. Okey. Poin yang seterusnya yang berkaitan dengan basmalah ni kita akan sebut, kita akan lihat basmalah ni perkataan ataupun perkataan yang ada dalam lafaz perkataan basmalah ni. Yang pertama, huruf ba. Huruf ba tu harfu jar, dengan kita terjemah kat sini dengan bi. Lepas tu ismun, isim ataupun nama. Isim ni berasal diambil daripada perkataan as-sumu. As-sumu yang membawa erti al-ulu. Al-ulu adalah ketinggian. Okey, apa perkaitan nama dan ketinggian? Okey, kaitannya adalah apabila sesuatu perkara ataupun sesuatu benda ataupun orang yang tertentu, kalau kita tak tahu nama dia, maka dia kita boleh anggap dia rendah. Maknanya nama dia tu tak naik. Maknanya bila dia dikenali dengan nama dia, maka kita dapat tahu dia. Maknanya nama dia tu menaikkan dia, meninggikan dia, memperkenalkan dia kepada pengetahuan orang. Okey. Okey, yang seterusnya Allah, lafzul jalalah, lafaz yang agung yang membawa erti, dia adalah kata nama. Allah ni kata nama yang merujuk kepada zat yang wajib wujud. Yang ni dalam Usuluddin akan dibahaskan secara detail dalam Usuluddin dalam
Bahasan akidah. Zat yang wajib wujud, yang berhak kepada semua pujian, yang berhak kepada semua pujian dan kesempurnaan. Dan Allah juga adalah yang disembah dengan hak, al-ma'budu bihaqqin mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan. Maknanya al-ma'bud, maknanya hanya sesanya Allah yang Tuhan yang hanya yang berhak disembah adalah Allah saja. Al-ma'budu bihaqqin mahabbatan, dengan penuh kasih sayang, dengan rasa penuh hormat. Itulah Allah yang kita sembah. Adapun sembahan-sembahan lain itu adalah sembahan yang disembah tidak tidak berhak disembah tapi disembah juga. Maknanya yang hanya layak disembah, yang berhak disembah hanyalah Allah. Okey, Ar-Rahman, 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 Ar-Rahim. Makna dia hampir sama, iaitu banyak rahmat, yang sangat banyak rahmatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Cuma yang boleh kita sebut kat sini, Ar-Rahman adalah sifat zat. Sifat zat. Contohnya ada dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maksudnya Allah istawa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Okay. Ar-Rahim dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu dengan orang beriman bersifat rahim, iaitu penyayang. Sifat rahim maknanya sifat rahim Allah ni dapat dirasai oleh makhluk, dirasai oleh makhluk. Maka Ar-Rahman, sifat Rahman ni dia pun rahmat juga, tapi dia lebih merujuk kepada zat. Zat yang bersifat dengan sifat rahmat. Okey. Seterusnya فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. Okey. Pengarang daripada Bismillahirrahmanirrahim, dia dah masuk kepada matan, iaitu dia menerangkan bahawa fahadhihi waraqatun, dan inilah helaian-helaian yang mengandungi pengetahuan tentang perbahasan ataupun permasalahan fusul tu, permasalahan dalam usulul fiqh. Dalam usulul fiqh. Okey. Dekat sini dia tulis waraqat. Waraqat ni adalah jamak qillah, jam'u qillah. Kerana apa? Jamak ni nak menunjukkan banyak. Tapi dalam bahasa Arab ni dia ada jamak qillah dengan jamak kathrahan. Jamak qillah ni, kalau ada perkataan jamak yang lain yang boleh menggantikan waraqat ni, iaitu awraq contohnya, tapi awraq tu maknanya menunjukkan banyak. Tapi waraqat kat sini, kenapa didatangkan lafaz waraqat? Kerana nak memberitahu bahawa risalah ini ataupun kitab ini sebenarnya ringkas dan tak banyak, tapi padat dengan ilmu. Okey. Dan bila kita membaca bahawa satu-satu risalah itu ringkas, penuntut ilmu yang biasanya yang bermula akan rasa mudahlah, dan tak rasa benda tu terlalu payah, dan tak rasa benda tu terlalu jauh untuk dicapai kan. Okey. Contohnya dalam Quran, ayyaman ma'dudat. Bila Allah cerita pasal puasa, Allah kata ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja, walaupun sebulan.
Tapi Allah sifatkan hari itu ayyaman ma'dudat, beberapa hari. Kenapa? Kerana nak memudahkan para mukallaf, para hambanya, biar menerima suruhan Allah tu untuk berpuasa tu dalam keadaan yang tidak rasa susah. Maknanya tak rasa susah, tak rasa terlampau banyak. Hanya sebulan, maknanya sebulan daripada setahun. Okey. Perkataan fusul tadi, fusul tu bermaksud fasalah. Kalau dalam buku, pembahagian buku, dia ada bab, ada fasal, dan ada bawah dia ada lagi unit-unit kecil lagi lah yang bawah tu. Tapi yang biasa ada bab dengan fasal. Okay. Fasal ni dari segi istilah adalah kata nama bagi satu kelompok perbahasan yang berkongsi di bawah satu unit lah. Maknanya dia sesuai diletakkan di bawah satu perbahasan. Contohnya apa-apa yang berkaitan dengan suruhan, contohnya kita akan tengok nanti dalam bab-bab yang ada dalam usul fiqh ni akan ada satu perbahasan al-amru, iaitu suruhan. Maka segala perbincangan tentang suruhan akan diletakkan di bawah fasal suruhan. Okay. Dan begitulah seterusnya. Okay, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. Okey, perbahasan permasalahan daripada usul fiqh. Maknanya pengarang kata buku ni akan mengandungi sebahagian daripada usul fiqh, bukan kesemuanya. Dan ini kerana kitab ni hanya nak memperkenalkan kepada penuntut ilmu tentang ilmu usul fiqh. Hanya tidak secara terlampau detail. Untuk yang lebih luas perbincangan dan perbahasannya akan ada kitab-kitab lain yang kitab-kitab level lain lah yang akan dilalui oleh penuntut ilmu. So kitab ni adalah permulaan. Okey, seterusnya kita tengok kata pengarang rahimahullah, وَذَلِكَ مُؤَلَّفٌ مِنْ جُزْءَيْنِ مُفْرَدَيْنِ. Okey, وَذَلِكَ tu merujuk kepada lafaz usulul fiqh. Merujuk kepada lafaz usulul fiqh. Lafaz usulul fiqh ni terkandung di dalam dia ataupun terbentuk daripada dua bahagian. Iaitu bahagian yang pertama usul, dan bahagian yang kedua adalah al-fiqh. Maka kita akan tengok satu persatu pengertian usul dan pengertian al-fiqh. Okey. Fal aslu. Okey. Al aslu, usul adalah jamak kepada asl. Maksudnya usul. Usul adalah jamak kepada perkataan al-asl. Maka dibawa ke sini fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Okay. Al-aslu, apa dia al-aslu? Ma yubna alaihi ghairuhu. Ma yubna alaihi ghairuhu, apa yang dibina di atasnya perkara yang lain. Ghairuh. Okay. Untuk memudahkan kefahaman, kita akan bagi contoh yang mudah. Fal aslu, kita akan kalau kita tengok satu binaan ataupun tembok ke ataupun rumah, dia akan ada bahagian bawah dia dan bahagian atas. Maknanya bahagian bawah itu adalah asal kepada bahagian atas. Dan kalau kita tengok pokok pun, akar tu boleh kita katakan adalah asal kepada ranting ataupun dahan. Maknanya yang asal pokok itu, yang ada buah apa semua tu, asal dia adalah akar. Itulah asal. Okay. Wal far'u,
Apabila disebut al-aslu disebut al-far'u, mana al-aslu ni lawan dia al-far'. Okay. Ma yubna ala ghairi wal far'u ma yubna ala ghairi. Kalau kita ambil contohnya tadi ialah dahan, pokok dan ranting itulah. Ya, dia adalah cabang kepada akar. Cabang kepada akar. Dan begitulah juga dalam perkara-perkara furu' ataupun perkara-perkara cabang dalam agama. Contohnya furu' fiqh itu adalah perkara cabang. Ianya berasal daripada usul. Maknanya pengarang bawakan pengertian-pengertian tadi itu adalah nak memberitahu kepada kita bahawa fiqh itu terbina, tidaklah fiqh itu terbina melainkan ada asal. Asal kat sini ialah dalil lah. Dalil kepada fiqh itu, maknanya setiap fiqh, setiap kefahaman, setiap hukum hakam tu ada asal dia, ada dalilnya. Dan tidak mungkin fiqh itu terbina dengan hawa nafsu. Dia terbina dengan dalil. Okey, untuk al-far'u kita dah habis. Kalau ada apa-apa soalan boleh tulis di bawah, dan kalau ada kesempatan kita akan jawab. Okey, wal fiqhu, kata pengarang lagi, wal fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Okey. Wal fiqhu ini adalah bahagian kedua daripada lafaz usul fiqh. Kita dah terangkan tadi usul. Sekarang kita nak tengok al-fiqh. Apa itu al-fiqh? Okay. Wal fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Okay. Pengetahuan ma'rifah tentang hukum hakam syar'iyyah. Okey. Pengetahuan tentang hukum hakam syar'iyyah. Apa itu hukum hakam syar'iyyah? Kita dah baca minggu lepas, iaitu wajib, sunat, ataupun dalam kitab ni dia tulis mandub. Sunat ni ada banyak nama dia. Mubah, mahdzur, perkara haram, 5 kan. Ahkam taklifi. Hukum taklifi itu ada 5 lah, al-wajib. Dan dia akan tambah 2 daripada hukum wadai. Kita akan tengok apa itu hukum wadai. Kedua-duanya adalah hukum syarak. Hukum taklifi dan hukum wadai. Okey. Cuma kita nak tengok balik pada perkataan ma'rifah tadi tu. Perkataan ma'rifah tadi dia merujuk kepada dia membawa pengertian pengetahuan. Tapi adakah setiap orang yang, setiap faqih itu dia boleh menjawab semua soalan dengan detail dalil dalam satu masa? Okay, jawapannya tidak. Kerana kalau kita tengok Imam Malik rahimahullah, bila ditanya 40 soalan, dia mengatakan la adri pada 36 soalan. So di sini apa itu faqih? Kalau la adri untuk 40 soalan dikata 36 aku tak tahu, la adri. Yang dimaksudkan dengan ma'rifah kat sini ialah dia ada kebolehan, ada kesediaan untuk menerangkan hukum tu. Kalau dia diberi masa, dia diberi masa untuk memerhatikan dalil, mungkin dia boleh jawab semua sekali. Adapun kalau ditanya semua sekali serentak, mungkin dia tak sempat untuk bagi direct terus untuk ke semua soalan. Ini yang berlaku kepada Imam Malik. Sedangkan Imam Malik ni adalah
sahib mazhab yang diikuti. Sahib mazhab yang diikuti maknanya mazhab dia kekal diamalkan di beberapa tempat di dunia ni. Dan kalau kita ikut Imam Malik, contohnya kalau kita duduk di Morocco ataupun Jazair ataupun Tunis, kita ikut kita beragama dengan berpandukan kefahaman Imam Malik, kita dah tak disoal dah. Kita dah tak disoal pada akhirat nanti, kenapa kau ikut Imam Malik? Kita dah lepas tanggungjawab tu. Kita dah ikut imam yang muktabar, yang tidak syak lagi boleh diikuti. Sebagaimana kita di Nusantara ni, kita mengikut Imam Syafi'i contohnya. Okey. Wal ma'rifatu huna, okey, itu yang berkaitan dengan ma'rifah. Tapi ada lagi, ma'rifah kat sini juga bermakna ilmu dengan makna az-zann. Az-zann ni kalau kita akan tengok nanti perbincangan tentang az-zann ni, dia adalah az-zann ni boleh kita katakan peratus keyakinan. Contohnya masalah-masalah dalam fiqh ni semuanya tidak ada yang qat'i, kecuali yang ijma' tu, itu pun diperselisih adakah dia termasuk dalam fiqh ataupun dia termasuk dalam perkara-perkara yang darurah dalam agama ni, yang wajib diketahui oleh semua orang. Tapi perbahasan fiqh yang ijtihadi ni, kesemuanya bersifat dhann, kerana dalil-dalil dalam fiqh ni, dalam perkara cabang, dalam perkara ijtihad, dia adalah dalil-dalil yang dhanni. Okey, az-zann tadi maksud dia adalah dia kurang sikit daripada darjah yakin. Kalau yakin ni 100%, kalau kita boleh katakan macam tu. Maka darjah keyakinan untuk zann ni adalah kurang daripada 100%, 90%, 80% ataupun 70%. Kalau kita boleh andaikan begitu untuk kefahaman sekarang ni. Okey. Wal ma'rifah, ma'rifah kat sini dengan makna al-ilmu bermakna dhann. Okey. Mengetahui, tapi mengetahui itu dengan darjah keyakinan yang kurang daripada yakin ataupun al-qat'. Ada satu lagi qat'i. Biasa kalau kita biasa dengar satu lagi perkataan adalah qat'i. Qat'i ni putus. Contohnya perkara-perkara yang wajib diimani dalam akidah. Itu semua wajib diimani. Itu bukan perkara-perkara yang ijtihad. Maknanya dia sama ada beriman ataupun tak beriman. Maknanya Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad SAW, wajib beriman. Dia tak ada istilah 90% kita beriman dengan kitab Al-Quran. Kita wajib beriman dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan keyakinan 100%. Okey. Okey. Pengetahuan tentang hukum hakam syar'iyah allati tariquha al-ijtihad. Okey. Tariquha al-ijtihad maknanya jalan ataupun cara, allati tariquha al-ijtihad, jalan yang menyampaikan kita kepada hukum hakam syarak itu adalah dengan cara ijtihad. Maknanya bila dengan cara ijtihad, maka ia sudah pasti fiqh itu adalah perkara yang ijtihadi, perkara yang boleh dibuat ijtihad di sisi ahlinya. Okey. Dan apa itu ijtihad?
ijtihad adalah badlul wus'i fi bulughil gharad. Maknanya kita memerah segenap kemampuan, keupayaan untuk mencapai kepada maksud kita, untuk mencapai tujuan kita. Okey, dalam fiqh ni maknanya para mujtahid berijtihad, mengeluarkan segala, berusaha dengan semaksimum mungkin untuk sampai kepada satu-satu hukum, satu-satu hukum yang ditanya contohnya. Ijtihad badlul wus'i fi bulughil gharad. Okey. Dan seterusnya kita akan masuk kepada ahkam. Wal ahkamu sab'ah. Tapi sebelum tu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hukum syar'i ini ada dua, iaitu hukum taklifi yang kita dah sebut tadi, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Okey, hukum taklifi ada 5. Dan dalam matan ni ada ditambah 2, iaitu hukum wad'i, iaitu sahih dan batil. Okey. Jadi kita nak berkenalan sikit dengan hukum wad'i ni. Apa dia hukum wad'i? Okey, hukum wad'i ni adalah khitabus syari'. Ni tak ada dalam matan saya baca daripada buku yang lain. Khitabus syari' al-muta'alliqu bi ja'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasidan aw rukhsatan aw azimatan. Okey, hukum wad'i ni dia adalah salah satu bahagian daripada hukum syara'. Dan maksud dia adalah khitab syari', perintah ataupun ketetapan daripada syara' yang berkait dengan menjadikan sesuatu itu sebab ataupun syarat ataupun penghalang ataupun sahnya sesuatu perkara ataupun batal satu perkara, ataupun sesuatu perkara itu adalah rukhsah ataupun azimah. Itulah hukum al-wad'i. Okey. Dan hukum wad'i ini juga dikenali sebagai khitabul ikhbar. Maknanya dia adalah perintah dan ketetapan daripada syarak yang berbentuk pemberitahuan. Maknanya macam mana kita nak tahu masuknya waktu-waktu solat contohnya. Ada dalilnya. Ada hukumnya, maknanya contohnya masuknya waktu zuhur bila gelincirnya matahari. Maknanya gelincirnya matahari itu menjadi hukum syarak yang bila kita tahu dah gelincir matahari, maka kita wajib solat zuhur contohnya. Ataupun dalam zakat, bila kita ada nisab, maka itu adalah sebab wajib zakat. Dan cukup haul contohnya, itu adalah syarat bagi menunaikan zakat. Maknanya bila ada nisab dengan haul, seolah-olahnya syarak nak beritahu, okey, bila ada dua ni, bila ada kedua-dua ini, maka syarak telah mewajibkan kepada kamu untuk menunaikan zakat. Dan kalau ada penghalang, contohnya kalau pemilik harta tu dia ada berhutang, maka ada satu lagi hukum wad'i, iaitu penghalang, mani'. Dia akan menghalang pula kewujuban zakat tadi. Maknanya dia adalah petanda-petanda. Hukum wad'i ini dia adalah petanda-petanda yang nak membantu kita, yang menjelaskan kita dan menerangkan kita kepada untuk melaksanakan hukum taklifi juga sebenarnya. Okey. Okey, itu sedikit sebenarnya tentang hukum wad'i. Okey, kita sambung balik dalam matan. Wal ahkamu sab'atun. Okey, hukum ada 7.
Tujuh kat sini, 5 taklifi dengan 2 adalah wad'i. Okey. Kita akan tengok satu persatu. Falwajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Maknanya wajib ni adalah apa yang diberi pahala kalau kita buat, dan kita akan dihukum dosa kalau kita tinggal. Ini kita dah baca, kita akan laju sikit. Wal mandubu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Dan perkara yang harus sunat itu ialah perkara yang diberi ganjaran pahala kalau kita buat, tetapi kalau kita tinggal, kita tidak akan dihukum dosa. Wal mubahu ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Okey, tidak ada perkaitan pahala dan dosa kat sini. Itulah perkara harus. Harusnya dia tak terikat dengan dua benda tadilah. Okey. Walaupun dengan niat dia boleh merubah satu perkara yang harus tu kepada benda yang sunat dengan niat. Kalau diniatkan, contohnya kita nak tidur tu perkara harus, tapi kita tidur untuk bangun malam. Maka dekat situ dengan niat tu mungkin boleh mengubah benda yang harus tu benda yang mendatangkan pahala. Okey. Terusnya wal mahdhuru ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Wal mahdzur kat sini yang perkara yang haram, al muharram. Perkara yang haram ni ialah kita tinggal, kalau kita akan diberi pahala kalau kita tinggal. Kita tak perlu niat saja aku meninggalkan zina, saja aku meninggalkan semua perkara-perkara yang haram tu, kita tidak perlu niat. Berbeza dengan wajib dengan sunat tadi. Setiap ibadat, perkara yang wajib, perkara yang sunat, kena untuk menghasilkan, untuk mendapatkan pahala kita kena niat. Tapi perkara yang haram ni cukup kita tinggal saja, kita dah diberi pahala. Cukup kita jauhi dia, kita dah diberi pahala. Dan kalau kita buat, kita akan dihukum dosa. Wa yu'aqabu ala fi'lihi. Okey. Wal makruhu ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Dan perkara yang makruh ni dia darjat dia bawah sikit daripada perkara haram. Dia diberi pahala kalau kita tinggal, dan dihukum dosa kalau kita tidak dihukum dosa dengan kalau kita buat. Dia berbeza dengan perkara haram tadi dekat situ tadi. Dia tak dihukum dengan dosa. Perkara makruh kita tinggal dapat pahala, kita buat tak dapat dosa. Contoh perkara makruh ni apa? Contohnya meninggalkan benda-benda yang busuk sebelum masuk berjemaah. Sebelum pergi masjid berjemaah, solat secara berjemaah, kita meninggalkan benda yang busuk. Rokok ke apakah, apa-apa yang bau yang menyakiti malaikat dan menyakiti manusia, jemaah yang solat. Okey, habis hukum taklifi, iaitu wajib, sunat, harus, haram, makruh. Okey, kita akan masuk kepada hukum wad'i yang kita dah jelaskan tadi, apa pengertian hukum wad'i tadi. Okey, was-sahihu, kita akan masuk balik kepada matan. Was-sahihu saya dah was-sahihu dah jauh dah. Tak, lupa nak scroll matan tadi. Okey, was-sahihu ma yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'taddu bihi.
Okey. Untuk memahami hukum sahih ni, kita untuk mudah kita datangkan kita akan datangkan contoh. Suatu perbuatan ataupun ibadah yang cukup rukun dan cukup syaratnya, dia akan dihukum dengan hukum sah lah. Contohnya kalau kita solat dengan segala hukum hakam, syarat, rukunnya, maka solat kita dihukum sah. Dan begitu juga kalau dalam muamalat jual beli, kalau cukup semua syarat-syarat ataupun rukun dalam jual beli, maka kita akan terhasillah, akan berjalanlah hasil akad tu. Maknanya kalau jual beli, pembeli dapat apa yang dia beli dan penjual dapat tukaran duit dia tu, tukaran duit untuk barang jualan dia tu tadi. Okey. Yang kedua, al-batil wal batilu ma la yata'allaqu bihi an-nufudhu wa yu'taddu bihi. Okey. An-nufudh tadi tu, an-nufudh tu ialah sampai kepada maksud. Maknanya kalau dalam solat sah solat tu, tidak diminta untuk ulang balik, tidak diminta untuk qada. Okey. Okey. Kalau batal, maka tidak capailah dari maksud solat tadi tu, iaitu kita akan diminta untuk ulang balik solat. Okey. Wal fiqhu, okey, yang seterusnya